Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau menerokai Matius bab 27 ayat 51 sampai 61. Penggemumian Yesus Kristus. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami mau memahami akan firman Yesus Kristus. Maksudnya bagaimana Yesus dia dikebumikan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Kawan-kawan, marilah kita menerokai firman Tuhan. Ayat 57 sampai 46 dengan bab yang ke-27. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimathea bernama Yusus yang telah menjadi pengikut Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenayah Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan supaya jenayah itu diserahkan kepadanya. Yusus mengambil jenayah itu, membungkusnya dengan kain linear yang bersih dan membalingkannya di dalam kuburan barunya sendiri yang dikalinya pada bukit batu. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur. Dia lalu pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di situ berhadapan dengan kubur itu. Cerita pengkuburan Yesus Kristus dan pengalaman kubur bukan saja menyediakan pentas untuk menghuraikan kebangkitan Kristus Yesus, tetapi juga memberi jawaban kepada beberapa soalan yang penting. Apa yang telah terjadi dengan tubuh Yesus? Siapa yang telah menkuburkan Yesus Kristus? Di manakah dia dibalingkan? Dan siapa saksi pengkuburannya? Matius juga memasukkan cerita di dalam Injilnya untuk mentanggis cerita yang beredar dalam komuniti Yahudi. Pada masa itu, salah satu yang rajin adalah bahawa para murid hanya mencuri tubuh Yesus dari kubur. Amalan pengkuburan Roma dan Yahudi untuk mempenjara yang dihukum mati sebagai sangat berbeza. Orang Roma lebih suka membiarkan yang dihukum mati disalib. Mereka untuk membasuh sebagai hukuman dan amaran kepada orang lain dalam pamparan kuasa kekaisaran secara terbuka. Namun ke dalam keadaan yang jalan, berlaku pihak berkuasa boleh memberikan wayak kepada saudara atau rakan atas permintaan yang mereka. Hukum Yahudi sebaliknya menunjukkan agar orang yang mati dikuburkan bahkan penjenayah atau sebelum malam tiba, siapanya itu akan dilakukan dalam kubur yang biasa ini. Dalam teks ini kita boleh belajar daripada menjelang malam. Kedua-dua tradisi Yahudi dan amalan Roman yang telah diikuti dalam perkuburan Yesus Frasar menjelang malam menunjukkan bahawa Yesus dikuburkan pada hari yang sama sebelum matahari terbenam. Pada masa yang sama, Yesus dari Arimathea mendekati Pilatus, gubernur Rom, untuk meminta sebagaimana mengkuburkan Yesus. Penjenayah yang mungkin mati yang disebut Raja orang Yahudi mengejutkan. Pilatus memerintah pelepasan mayat tanpa ragu-ragu. Yesus dari Arimathea, Matius menggambarkan Yesus dari Arimathea sebagai seorang yang kaya. Anthropos pura usia ayat 57 dan perikut Yesus antos amate te ute to resu. Markus bab 15 ayat 43, Lukas bab 23 ayat ke-50 sebagai satu peluang untuk mengenal pasti Yesus sebagai seorang anggota Sanhedrin. Para menulis deskripsi ini menggemar lagu hamba yang menderita dari Yesaya yang ditembarkan sebagai kubur orang kaya. Tubuh Yesus akan diletakkan di tempat yang dipayangkan oleh Nabi. Jadi saudara-saudari pengurusan jenayah, apakah yang dilakukan Yesus setelah penuh dan maruah dan penjagaan? Dia mengambil tubuh ini, membungkus dengan kain linear yang bersih dan meletakkannya di dalam kuburan baru yang sendiri. Bab 27 ayat 59 sampai ke 60. Maka hal ini, mari kita lihat lokasi perkuburan. Ini terletak dari luar tembok kota suci dan kubur-kubur di Unggur dan papak kapar yang tidak di sana. Saudara-saudari, biasanya mayat mungkin telah dicuri,
disampul dengan minyak wangi dan dibuangkan ketika dengan kalian linyah atau bercabar dengan caruk kain. Kemudian ia dibawa dalam peralakan perkebumian ke tempat peristiharaan. Di tepi pengkebumian, keluarga, belakang rakan dan jiran-jiran boleh mentakwar lantapan mereka dan membeli penghormatan terakhir. Mayat kemudian ditinggalkan di dalam kubur untuk sesuatu tempoh masa yang lumpuh. Pada masa ketika itu, tulang-tulang dikuburkan dan dimasukkan ke dalam kota batu khas, Siurui. Dan kemudian luangkan kubur digunakan semula untuk ahli keluarga yang meninggal dunia yang lain. Saudara-saudari, kita lihat bagaimanakah keselamatan kubur. Pintu masuk ke kuar perkubur yang kadang-kadang ditutup dengan apa persa untuk mencegahkan perjanjian. Kawan-kawan, saudara-saudari, di mana kita boleh ketahui, di mana kita tahu kuburan ini yang layak. Walaupun tidak semestinya banyak tradisi diikuti, tetapi sekelompok Kristian uh, yang yang walaupun tidak semua tradisi diikuti, Yesus menerima perkuburan yang layak dan memaluar berbanding dengan perhinaan AJK. Perisaan dan penyalipan yang memalukan bukan dibuang ke dalam kubur biasa untuk penjenayah. Perkuburan Yesus membawa rasa pembenaran. Yesus menerima tubuh Yesus yang tidak bernyawa berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh askar-askar Roman. Yesus mentutupi tubuh yang telancang dan patah dengan kain linia yang bersih berbanding dengan rasa malu disalibkan dalam keadaan teranjang. Yesus mentawarkan kuburnya sendiri yang belum benar digunakan oleh Yesus pun, tempat peristirahatan berbanding dengan salib, tempat kesengsaraan. Yesus dan di Alimatar, pengikut Yesus menghormati gurunya dengan syarat-syarat kecil ini dan memulihkan marah yang seperti Yesus yang biasa memulihkan marah dan kehendak kemohotan orang lain. Mari kita datang bersama untuk memahami firman Tuhan dan juga menjadi seorang yang diperkenal oleh Tuhan. Mari kita datang bersama, berdoa untuk bersama. Berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, bimbinglah kami dalam apa jua lampisan pembelajaran kami lanjutkan, membolehkan Roh Kudus sentiasa membimbing kami supaya jiwa kami menjadi berkat apabila kami menerokai firman-Mu dengan memahami sebenarnya bagaimana penggunaan bahasa asar, oh Tuhan Bapa, dan juga boleh memahami maksud yang Tuhan ingin kami faham. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi. Bye.